Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Bukan pengalaman Abang, tapi pengalaman daripada ramai orang dihantarkan kepada Abang. Moga-moga jadi iktibar dan pengajaran untuk kita semua. Keluar daripada Thailand, datang daripada Indonesia, kadang-kadang daripada Brunei, ada juga daripada Singapura. Tapi hari ini daripada Malaysia, campur-campur sikit daripada Mesir. Sebab kali ini adalah pengalaman seorang doktor yang bertugas dekat hospital, kalau tak silap Abang, Hospital Kota Baru, Kelantan. Jadi pengalamannya memang cukup-cukup bagus untuk kita jadikan iktibar. Tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua, dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, dan juga memberikan keamanan untuk kita semua satu dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, kita mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini khusus disampaikan kepada Abang oleh seorang doktor yang bertugas dekat Hospital Kelantan, Kota Baru. Namanya Dr. Naufal. Jadi dia kata dia sangat sibuk sebenarnya dengan aktiviti harian dia, tapi diluangkan masa untuk ceritakan kepada Abang. Moga-moga ceritanya boleh dijadikan iktibar untuk kita semua. Tapi Abang pecahkan pengalaman dia melalui mengikut beberapa bahagian. Bermula daripada dia kecil sampailah dia balik belajar daripada Mesir. Okey, mula kita kan dengan cerita yang pertama. Kisah yang pertama ni berlaku pada waktu umur dia 6 tahun. Pada waktu tu keluarga dia tinggal dekat satu kompleks, kalau tak silap Abang, kompleks kerajaan dekat Bukit Goh. Kalau tak silapnya, Bukit Goh tu dekat Pahang lebih kurang kan. Jadi mak bapak dia cikgu. Jadi memang kena duduk dekat kompleks, boleh kata kompleks perguruan lah. Jadi dekat situlah bermulanya segala macam kisah ni. Sejak daripada kecil, Naufal memang boleh, dia kata sebenarnya dia tak pasti apa itu yang dikatakan kelebihan untuk nampak alam sebelah. Tapi setiap kali dia pergi rumah orang meninggal, pergi hospital, pergi ke mana-mana tempat yang jarang orang pergi, dia akan selalu nampak benda-benda yang dia tak tahu nak jelaskan macam mana. Yang paling selalu dia nampak adalah kelibat makhluk-makhluk hitam yang tinggi dan besar yang matanya warna merah. Tapi dia kata semua ini berlaku secara sekelip mata. Kalau benda tu melintas, dia kelip mata, terus benda tu hilang. Dia pun tak tahu macam mana nak jelaskan. Dia kata dalam banyak-banyak benda yang dia nampak, ada beberapa peristiwa yang betul-betul dia ingat pada umur dia 6 tahun. Sebab dia kata daripada kecil katanya memang boleh nampak. Cuma pada umur 6 tahun lah, waktu tu dia betul-betul dia tengok dan jelas dan mengamati apa benda yang dikatakan makhluk-makhluk alam sebelah bertubuh tinggi bermata merah tu. Yang selalunya ada dekat kawasan rumah dia, tak jauh-jauh daripada rumah dia. Gitu-gitu, situ-situ memang jumpa je lah benda-benda yang tinggi besar mata merah tu. Jadi dia kata pada satu hari tu, dia berazam. Masa tu umur 6 tahun. Kan budak-budak cerdik 6 tahun pun dia punya ingatan memang kuat. Abang tak ingat apa yang terjadi pada umur abang 6 tahun. Jadi dia kata pada waktu tu, dia kata dia ada satu azam. Kalaulah berlaku sekali lagi dia nampak benda-benda pelik, dia akan cuba untuk tahan daripada berkelip. Duk macam ni, tayak matanya biar dibesarkan supaya dia nampak apa sebenarnya makhluk yang datang tu. Jadi ini adalah peristiwa kali pertama dia mencengkangkan matanya supaya dia boleh nampak apa benda yang ada dekat depan mata dia. Oh, lupa abang nak beritahu, benda-benda yang dia nampak bukanlah selalu, maksudnya bukanlah kerap sangat. Tapi ada masa-masa tertentu, waktu maghrib, waktu subuh, nak tengah malam, waktu sekarang ni pukul apa, 1:30, macam tu lah. Jadi dia kata dia memang selalu tidur awal untuk mengelakkan dia ternampak dengan benda-benda yang pelik dan tak sepatutnya. Jadi dia kata pada satu hari tu, memang dia dah azam macam tu, dia masuk tidur agak lewat. Mak dia suruh tidur awal, dia yang nombor sulung. Mak dia suruh tidur awal, bapak dia suruh tidur awal sebab esoknya nak pergi tadika. Tapi pada waktu tu dia cuba tahan mata supaya satu rumah bergelap, dia dengan adik-adik dia tidur satu bilik. Dan dia berharap ada makhluk yang keluar pada waktu tu dan dia akan tahan mata dan dia nak tengok apa sebenarnya yang berlaku. Jadi dia kata waktu dia tengah baring dekat dalam bilik dia tu, dia cubalah tahan mata, dia cubalah tunggu apa-apa yang datang, dia akan tenung betul-betul apa yang dia niat terjadi, Allah Ta'ala makbulkan.
Tengah-tengah dia baring menghadap ke siling rumah, tiba-tiba dia nampak dua tangan besar keluar daripada dinding. Betul-betul melalui dia punya kepala. Maksudnya di atas kepala dia tengah baring kan ni. Oh, lalu macam ni. Jadi pada waktu tu dia terus tahan mata untuk mengelakkan daripada berkelip. Dia cuba perhatikan apa benda sebenarnya bentuk tangan tu. Dia kata tangannya memang macam tangan manusia, cuma saiznya agak besar, kulitnya seperti macam kena terbakar-terbakar, warna biru-biru kemerah-merahan. Dia punya kuku agak tak cantik. Lepas tu bilangan jari kiri dengan kanannya berbeza. Dia kata dia boleh nampak sebab bentuk tangan dia walaupun sama macam manusia, tapi ada sedikit perbezaan dari segi jumlah jari dan juga bentuknya. Maksudnya daripada warna kulit dan juga bentuk kuku. Oh, macam ni rupanya orang makhluk alam sebelah punya tangan. Dia tahan mata, dia tengok betul-betul. Orang putih kata observe. Dia tengok betul-betul ni, dia kata. Jadi lepas dah perhatikan, dah cukup rasa macam lega, dapat tengok, dapat perhati secara dekat, barulah dia berkelip. Bila dia berkelip, benda tu hilang. Jadi dia kata, okey, mulai hari ni dia akan perhatikan ke mana aja dia pergi. Kalau dia nampak makhluk alam tu, dia akan cuba cekang mata dia, buka mata dia besar-besar untuk perhatikan apa sebenarnya makhluk yang ada dekat depan mata dia. Jadi dia kata melalui apa yang dia alami, apa yang dia nampak, dan dia tak ceritakan sebenarnya dekat mak ayah dia, apa yang dia nampak. Setiap kali dia nampak makhluk hitam, dia cuba besarkan mata dan dia cuba tahan untuk selama beberapa minit yang boleh. Dan selalunya kan dia nampak makhluk tu hitam kan, hitam mata merah. Tapi selepas dia tahan mata, rupanya makhluk-makhluk tu bukanlah semuanya hitam. Dia ada bentuk dia sendiri. Ada yang warna kuning, ada warna biru, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang mata sepet, ada yang mata besar. Dan kebanyakan bentuk-bentuknya adalah berbeza-beza dan memang tak handsome. Rasa macam kutu alam sebelah kan. Abang minta maaf. Dia macam tidak seperti makhluk kita lah, dia kata. Jadi sejak daripada darjah 6 sampailah menjejak ke darjah 5. Daripada umur 6 tahun, sejak umur 6 tahun sampailah ke darjah 5, dia amalkan amalan seperti ini. Hanya untuk melihat apa benda yang berlaku, apa benda makhluk yang ada dekat depan mata dia. Okey, pada satu hari waktu tu darjah 5. Waktu ni dia tahu satu kebenaran yang dia rupanya dia kata, oh, sesuatu yang dia baru, dia tak jangka. Waktu tu darjah 5, dia tengah main dekat depan rumah dia. Memang dia kata depan rumah dia kalau dia main waktu maghrib mesti akan lalu benda-benda hitam. Dan dia cuba tahan mata untuk memastikan apa benda sebenarnya di sebalik daripada tubuh badan yang berwarna hitam tu. Dia mesti ada bentuk lain. Jadi dia kata tengah-tengah dia main tu dengan adik dia, lebih kurang dekat-dekat dengan maghrib, tiba-tiba dia nampak kelibat putih. Selalu nampak kelibat hitam, dan dia nampak kelibat putih. Dan dia cuba tahan mata, dia nak tengok sebenarnya apa yang ada dekat di sebalik kelibat putih tu. Dan apa yang dia nampak adalah kelibat putih. Memang benda tu warna putih, cuma matanya agak warna hitam sikit. Dia punya mata dia agak bulat, dan benda tu merayau-rayau depan rumah dia. Dia perhatikan, dia tak perasan apa yang ada di kiri dengan kanan dia. Sedang dia perhatikan, membesar-besarkan mata dia untuk mengelakkan daripada terkelip. Tiba-tiba dia pandang sebelah, rupanya adik perempuan dia pun buat benda yang sama. Lepas habis peristiwa tu, benda tu pun dah hilang, dia pun dah berkelip. Dia tanya dengan adik perempuan dia, dik, kau nampak juga ke apa yang abang nampak? Nampak, dia kata. Kelibat putih kan, dia kata. Kelibat putih tu gini-gini bentuknya. Tinggi, besar, matanya hitam, tangan dia panjang, kuku dia panjang. Oh, rupanya baru dia tahu ini adalah satu penemuan yang baru, iaitu adik perempuan dia pun boleh tengok, dan adik perempuan dia pun buat benda yang sama, iaitu tahan mata untuk daripada mengelak daripada terkelip, supaya nak tahu apa yang ada di sebalik bayang-bayang putih atau bayang-bayang hitam yang mereka selalu nampak. Sejak daripada tu, apa yang mereka nampak, diorang selalu berkongsi sama-sama. Nak jadi cerita, si adiknya pula pun jadi doktor juga sekarang, cuma tak diberitahu kepada abang dekat hospital mana. Jadi mana-mana di antara penonton-penonton hari keluarga besar JSPL yang jumpa dengan Dr. Naufal dekat hospital Kelantan nanti, say hi. Cakap dah dengar pengalaman daripada dia.
Seperti yang kita semua tahu, bila seseorang tu dah meningkat dewasa, dia tak akan nampak lagi alam sebelah. Selalunya yang dia nampak alam sebelah waktu dia sekolah rendah, waktu dia kecil. Semakin besar, semakin tak nampak. Itu juga yang terjadi pada Dr. Naufal. Waktu tu berlaku pada tahun 2015. Waktu tu dia baru nak, lagi 2 minggu lagi nak SPM lah katanya. Berlaku satu peristiwa yang berkaitan dengan sepupu dia. Pada waktu tu dia memang dah tak boleh nampak lagi lah. Tapi dia cuma boleh rasa apa yang ada di sekeliling dia. Nampak tu tidak. Cerita dia macam ni. Waktu 2 minggu lagi nak SPM, dia orang buat kenduri, Abang Daa dia orang buat kenduri dekat rumah nenek dia dekat Kelantan. Jadi semua saudara mara datang. Saudara mara, sepupu, sepapat, sepipit, semua datanglah. Dia berjumpalah dengan sepupu yang jauh-jauh. Terutama sepupu yang duduk dekat Kuala Lumpur, sepupu yang duduk dekat Johor. Itu semua adalah anak-anak kepada adik-beradik bapak dia. Tak ada masalah. Dia kata, dia okey je. Dia jenis yang ramah tamah. Sebab itu dia doktor. Ramah tamah, dia menegur semua orang. Di antara sepupu-sepupu dia ni, ada lagi seorang sepupu dia yang memang dia tak berapa nak rapat. Sebabnya memang dia duduk jauh. Dia duduk dekat kawasan yang agak jauh juga daripada rumah dia. Tak ada masalah pun. Dia kata, dia pun borak-borak. Cumalah budak tu agak pelik sikit lah. Budak tu dia kata, kalau berborak dengan dia pada waktu tu, topik yang dikeluarkan adalah topik-topik yang dia tak berapa nak faham sangat. Iaitu berkenaan dengan bukan daripada bidang ataupun daripada apa yang dia minat. Tapi tak ada masalah pun sebab saudara mara jumpa ramai-ramai kan, keluarlah topik pelik-pelik. Okey, ceritanya bermula. Lepas dah habis daripada dia borak-borak tu, kenduri doa selamat tu pun dah habis. Semua orang balik ke rumah masing-masing. Tiba-tiba dia kata, selang 2 minggu daripada kes dia pergi ke majlis doa selamat tu, tiba-tiba dia dapat panggilan. Sebenarnya bukan dia lah, tapi bapa dia dapat panggilan. Yang panggilan tu datangnya daripada abang bapa dia, iaitu ayah kepada sepupu dia yang berborak tadi tu. Jadi dapatlah panggilan. Selepas dapat panggilan, bapak dia macam kecoh-kecoh lah nak pergi hospital. Dia tanya dengan bapak dia, nak ke mana? Dia kata, abah nak pergi hospital ni, nak pergi tengok pakcik kau punya anak. Dia tahulah yang dimaksudkan adalah budak yang dia berborak, tapi topik yang tak berapa nak ngam tadi kan. Jadi dia kata, okey, nak ikut boleh tak? Dia kata. Bapak dia kata, okey, tak ada masalah, boleh je nak ikut. Jadi dalam kereta tu, dia tanyalah dengan bapak dia, sebenarnya budak tu kenapa? Dia kata. Jadi bapak dia cakap budak tu meracau-racau. Bapak dia cerita, budak tu meracau, menjerit, melolong-lolong, tiba-tiba azan, tiba-tiba semayang, tiba-tiba benda lah semua dia buat. Sampaikan terpaksa keluarga dia bawa ke hospital. Dan ialah dah tak tahu nak buat apa kan, nak panggil imam tak tahu, nak panggil bomoh apa pun kita tak pastinya adalah penyakit apa. Kadang-kadang jangkitan kuman pun jadi juga macam tu kan. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku, si bapa mangsa tadi tu dia bawalah pergi ke hospital. Jadi si Naufal ni pun bila dah dengar berita macam tu, dia ikutlah bapa dia melawat ke hospital. Bila sampai dia ke hospital tu, dia tengok sepupu dia tadi dah terbaring. Rupanya sepupu dia ni sepupu dia lumpuh. Jadi dengan kata lain, satu badan tak boleh bergerak. Tanyalah dengan bapak dia, macam mana boleh jadi macam ni, satu badan tak boleh bergerak? Muda lagi kot kalau nak kena darah tinggi, kena stroke ke apa, baru umur 17 tahun kan. Dia orang sebaya, lupa nak cakap tadi. Jadi dia kata takkanlah boleh tiba-tiba stroke. Dia kata, entahlah pakcik tu cakap, entahlah macam manalah jadi macam ni. Dia pun risaulah keadaan anak dia. Dia nak SPM pula, tiba-tiba pula lumpuh, tak boleh jalan macam ni. Jadi sewaktu saudara mara semua tengah berborak-borak, tengah melawat lah, dalam sesi-sesi melawat pesakit, yang si pesakit tu terbaring diam aja dekat atas katil tu. Tiba-tiba ada seorang nurse yang bertugas dekat ward tu, dia pergi tolak wheelchair. Dia tolak wheelchair melalui sebelah katil sepupu si Naufal ni. Bila sepupu Naufal ni nampak wheelchair yang kosong tu, kursi roda yang kosong tu, dia tiba-tiba menjerit-jerit, seolah-olah dia nampak sesuatu dekat kursi roda tu. Pada waktu tu, Naufal dah tak boleh nampak lagi tahu apa yang dikatakan makhluk alam sebelah. Tapi bila dia tengok apa yang terjadi pada sepupu dia ni, dia faham sepupu dia ni macam seolah-olah nampak sesuatu yang ada dekat atas kerusi roda tu, yang menyebabkan sepupu dia jadi takut. Jadi dia pun tengoklah kenapalah sepupu dia menjerit-jerit tengok ke arah kursi roda ni. Tapi kebanyakan daripada orang yang datang pada waktu tu, termasuk bapak dia, termasuk pakcik dia, semua beranggapan anak dia seolah-olah terkejut. Tapi diorang semua tak perasan. Si anak tadi tu yang meraung-raung tu menunjuk-nunjukkan jarinya ke arah kerusi roda yang kosong.
semua dia ingat anak dia macam kesaruk lah macam tu. Jadi orang semua cuba menenangkan. Ramailah cuba yang bertenang. Dia dipanggil doktor, dipanggil nurse supaya untuk mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku. Jadi doktor pun datang, nurse pun datang, bawa lah suntikan penenang. Mungkin ubat tidur lah macam tu. Disuntiklah kepada sepupunya tadi, daripada meracau-racau, menjerit-jerit, bercakap benda-benda yang bukan-bukan, dia pun semakin lama semakin tenang selepas mendapat suntikan, dan akhirnya dia tertidur. Selepas dah habis tertidur tu, tup-tuplah waktu melawat pun habis. Jadi Naufal pun ikutlah bapa dia balik rumah balik, tapi tak sempat pun sampai dekat rumah. Masih lagi dalam perjalanan nak balik ke rumah tu, tiba-tiba bapa Naufal dapat panggilan telefon daripada bapa sepupunya yang mengatakan kecemasan, minta tolong datang semula ke hospital sebab anak dia betul-betul dalam keadaan yang meracau luar biasa. Jadi bapa dia tanya dengan Naufal, boleh tak kita patah balik ke hospital nak tengoklah kenapa pula ni meracau balik, ke tadi dah bagi ubat tidur, ubat penenang kan. Naufal kata, jomlah kita pergi ke hospital balik nak tengok apa juga yang berlaku, sebab sedap juga kan, bukan sedap juga pula, kesian juga kan kalau tengok keadaan saudara mara kita macam tu. Jadi dia orang pun berdua beranak ni pun pergilah ke hospital balik. Bila sampai dekat hospital, kecoh satu hospital sebab sepupu dia ni tengah berdiri dekat atas katil pesakit dengan diseng-sengkan kain yang selalu pesakit pakai tu sampai ke arah lutut, sampai ke lutut seng-sengnya, sambil dia menomoi gini sambil menumbuk angin. Lepas tu dia hempaskan badan ke atas katil, bergegar katil tu. Hara orang hospital tu nak bagi suntikan penenang. Tadi baru dia bagi suntikan penenang, tak boleh bagi suntikan banyak kali agaknya lah kan, takut bahaya kepada kesihatan pesakit. Jadi diorang satu keluarga ni, termasuk dengan doktor dengan nurse ni, cubalah tenangkan untuk mengelakkan daripada si sepupu ni tadi mendapat kecederaan. Tapi si sepupu ni tadi tutup bertomoi dengan angin, tak tahu bertomoi dengan siapa. Akhirnya adalah antara doktor ke, kalau tak silap abang, nurse lah macam tu, buatlah azan. Bila dah azan, barulah si sepupu ni tadi long mama pop terbaring balik, dia tertidur balik. Dah pelik pula, dah kenapa pula dia bertomoi-tomoi ni. Jadi bapa Naufal pun tanyalah dengan si bapa pesakit ni tadi, sebenarnya apa yang berlaku, kenapa budak dia bertomoi-tomoi. Rupanya bapa dia buka cerita, si anak ni tadi sebenarnya adalah ahli tomoi, tapi dia belajar tomoi dengan satu grup daripada Thailand. Dan tomoi ni adalah bukan tomoi yang biasa, tomoi yang ada baca mentera dan juga pakai tangkal-tangkal. Mulanya si bapa ni tak perasan anak dia belajar tomoi bertangkal. Maksudnya ada mentera-mentera tomoi. Abang pun tak sangka tomoi ada mentera. Jangan nak suruh abang cakap Thailand lagi. Abang dah cakap Thailand dah kena gelak dah gitu. Jadi dia pun tak sangka. Bila dia tanya dengan anak dia, kau belajar tomoi ni kenapa pakai tangkal-tangkal ni semua? Si anak cakap, inilah untuk kekuatannya. Kalau kita menumbuk tu memang orang terpelanting jauh. Inilah namanya ilmu kebatinan. Dia kata. Ayah dia cakap, ini bukan ilmu kebatinan. Dalam Islam kita tak boleh pakai tangkal. Nabi memang tak kasih. Bapak dia cakap. Bapak dia terus ambil tangkal tu, dia bakarnya semua tangkal tu. Bila bakar tangkal tu, mulalah anak dia meracau-racau. Start daripada situlah anak dia mula jadi bukanlah tak betul, tapi tak tentu arah. Terpaksa dibawa ke hospital. Jadi barulah tahu itulah puncanya. Jadi bila dah selang beberapa hari anak dia dekat hospital, keadaan baik, sepupu si Naufal ni pun discharge lah daripada hospital, dibawa lah balik rumah. Bila bawa balik rumah, kebanyakan daripada orang-orang sekitar, saudara mara bagi tahu, kalau penyakit macam ni kita kena cari balik mana tok guru dia, minta tok guru dia putuskan ilmunya untuk mengelakkan daripada benda ni terbawa sampai ke dewasa. Jadi si bapa kepada mangsa ni pun pergilah cari tok guru tomoi itu tadi. Cari punya tarik, rupanya tok guru tomoi itu dah almarhum, meninggal sewaktu si sepupu Naufal masih lagi ada dekat dalam hospital. Jadi dah susah lah macam ni. Nak cari tok guru hilang, dah meninggal. Tangkal pula dah terbakar, bukanlah terpaksa, jadi jalan terakhir pergilah cari orang-orang alim di kalangan orang-orang yang seagama dengan kita kan Islam, minta diruqyahkan.
Perat jugalah nak putuskan ilmu ni daripada si anak tadi. Selagi tak putuskan, selagilah si anak tu meracau-racau. Tapi Naufal kata itulah dia dikatakan alam sebelah kan, kita tak boleh buat perjanjian sebarang dengan mereka. Sebab kita sebenarnya lain. Kita manusia, diorang tu pula diperbuat daripada api. Jadi lain mazhab. Lain bentuk mazhab. Mazhab pun lain juga, lain reka bentuknya. Jadi tak bolehlah berkawan-kawan macam tu. Alhamdulillah sekarang sepupu dia dah baik dah. Jadi kalau si sepupu ni tadi, sepupu Dr. Naufal ni dengar cerita daripada abang, bolehlah komen kat bawah. Saya lah sepupunya yang bertomoi dekat hospital tu. Dan kalau di antara keluarga besar JSPL yang ada pada waktu kejadian dekat hospital Kota Baru, hospital apa abang tak pastilah kan namanya. Jadi boleh komen-komen kat bawah antara orang sebagai saksi mata. Maaflah kalau abang tercakap laju sangat dalam dua cerita yang sebelum ni. Entahlah, mungkin sebab terlalu teruja sangat nak sampaikan kisah-kisah yang menarik kan. Jarang-jarang abang dapat cerita daripada seorang doktor. Doktor ni kan sangat sibuk mengubat orang. Jadi inilah peluang doktor nak ceritakan pada kita semua kan pengalaman dia. Okey. Jadi pengalaman seterusnya berlaku pada tahun 2016. Pada waktu tu Dr. Naufal baru dapat peluang melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran dekat negeri Mesir, dia kata. Jadi sebelum dia kata sampai ke negeri Mesir tu, dalam otak dia selalu dengar cerita daripada kawan-kawan, daripada saudara mara. Oi, Mesir bagus, orangnya semua alim-alim. Yelah, satu tanah dengan tempat kelahiran para nabi dan anbiya kan. Jadi dalam otak dia mesti orang Mesir ni alim-alim, orang Mesir ni tawaduk, semualah macam tu. Tak adalah sihir-sihir, tak ada. Itu sebenarnya pemikiran sebelum sampai dekat Mesir. Bila sampai dekat Mesir, berborak pula dengan senior-senior, baru tahu sebenarnya orang Mesir pun sama juga macam orang kita. Ada juga yang mengamalkan ilmu-ilmu yang tidak sepatutnya. Ceritanya dia kata pada waktu tu dia belajar dekat hospital, dekat universiti dekat Mesir ni, dia tak duduk asrama. Memang menjadi kebiasaan budak-budak belajar dekat sana akan duduk dekat rumah bekas-bekas para senior. Jadi dia kata pada waktu dia sampai pun dia ditempatkan dekat satu rumah senior. Senior tu sebelum Naufal duduk kat rumah tu, senior tu dah beri warning tau. Dia cakap, Naufal, dia kata, kalau kau nak tahu rumah ni keras gila. Macam-macam benda dah terjadi dekat rumah ni. Jadi engkau kena hati-hati. Duduk engkau dengan kawan-kawan dan budak-budak baru yang lain ni kena hati. Banyak-banyakkan selawat, banyak-banyakkan baca ayat Al-Quran supaya mengelakkan daripada benda-benda buruk berlaku, gangguan-gangguan daripada alam sebelah. Jadi Naufal pun kata okeylah, dia pun tak adalah masalah untuk baca-baca sebab memang dekat Malaysia pun dia mengaji, dekat Malaysia pun dia berselawat juga. Jadi teruslah disambung waktu dia belajar dekat Mesir pun buat benda yang sama kan. Tapi dia kata sepanjang dia duduk dekat rumah tu ada dua peristiwa yang betul-betul menangkap dekat kalbu dia yang memang dia tak pernah lupa. Satu peristiwa ialah dekat tempat rumah dia ni ada satu kawasan tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah dekat negeri Mesir bukanlah tempat pembuangan sampah yang macam sampah negara kita. Dia orang ni selain daripada buang sampah, dia orang kata mengikut Dr. Naufal cakap mengikut katanya tempat pembuangan sampah selain buang sampah, dia orang juga buang saka. Pelik kan? Tapi bila dengar macam tu logik juga kan? Betul juga. Selain daripada buang sampah, buang saka sekali. Alang-alang buang sekali. Tak tahu nak buang kat mana. Kalau kat kita ada sungai, ada laut, tempat dia nak hanyut-hanyutkan benda-benda macam ni. Tapi kalau dekat Mesir, laut jauh, sungai jarang-jarang jumpa. Nak buang kat mana? Buang kat tong sampah je, tempat pelupusan sampah tu. Jadi, tempat pelupusan sampah tu dikatakan adalah tempat yang paling angker lah dalam kawasan tempat perumahan Dr. Naufal tu. Orang yang lalu lintas dekat kawasan tempat pelupusan sampah tu memang selalu nampak benda-benda yang tak sepatutnya. Yang bunjut, yang tinggi, yang rendah, yang macam-macam bentuk lah. Ceritanya pada satu hari, ada salah seorang daripada isteri penuntut dekat Universiti Mesir hilang. Yang dia punya rumah tak berapa jauh daripada rumah Dr. Naufal. Dah semua pelajar-pelajar Malaysia mencari mana bini kawan ni tadi. Lari dengan siapa? Lari dengan Tok Arab ke? Takut jugalah kan kena colik ke. Carilah, cari puas, cari ke mana, bawah katil, tepi pokok, belakang semak, semua cari memang tak jumpa. Mujur tak pergi
redah rumah Pak Arab, marah Pak Arab, papah dengan Pak Arab kan. Tapi cari tak jumpa. Sampailah ke tengah malam, tak jumpa kat mana lah tempatnya. Jadi dah tak tahu nak cari ke tempat mana, dia orang pun cuba cari kat tempat kawasan-kawasan yang jarang-jarang orang pergi. Antara tempatnya adalah tempat pelupusan sampah yang jaraknya tak berapa jauh daripada rumah mangsa. Bila sampai dekat situ, memang tak payah cari. Nampak si bini tadi, bini si kawannya tadi, duk tercegat dekat kawasan tempat pelupusan sampah tu, bercakap-cakap dengan sesuatu yang tak nampak. Jadi bini dia pun dibawa balik, dirukiahkan. Lepas bini dia sedar, rupanya bini dia cakap dia tak ke mana-mana. Dia kata dia pergi masuk dekat satu kawasan, satu perumahan lain, yang dia pun mula-mula tak pasti ada perumahan lain kat situ. Rupanya yang dia termasuk tu adalah kawasan perumahan alam sebelah. Dia kata kat situ memang ramai orang-orang, tapi orangnya agak pelik-pelik. Dia kata lepas diterangkan sebenarnya dia ke mana, dia pun terkejut. Oh, rupanya dia yang selama ini hilang berada di kawasan tempat pelupusan sampah. Yang si mangsa ni pun terkejut. Oh, jadi cerita tu kecoh di kalangan orang-orang Malaysia yang duduk dekat sana. Tapi tidak kepada Pak Arab. Sebabnya Pak Arab ni memang dah biasa. Tempat pelupusan sampah, tempat buang saka. Jadi itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua pun menarik juga tentang waktu dia belajar dekat Mesir ni. Pada satu malam, tengah-tengah belajar. Biasalah doktor kan, nak belajarnya lebih masa. Dia punya ulang kaji tu boleh kata tiap-tiap malam tu tidur sampai 2-3 pagi mengulang kaji pelajaran. Pada satu malam tu dah nak dekat-dekat waktu zaman-zaman peperiksaan, ramailah di antara kawan-kawan dia ni memang stay up, tak tidur, jaga hanya untuk belajar, selebih masa belajar. Tengah-tengah belajar tu, dia ni duduk dekat tingkat tinggi tau, macam apartment. Jadi tengah-tengah belajar tu, tiba-tiba kawan dia menjerit-jerit, melolong-lolong. Jadi dia tanyalah, kenapa dengan kawan ni melolong-lolong. Dia kata, tu dekat balkoni tu ada perempuan. Jadi dia orang pun tengoklah dekat balkoni tu, memang betul-betul kata Naufal, ada perempuan duk tercegat kat situ. Puas azan, puas ruqyah, ayatul kursi, dah siap simbah Yasin, tak jalan. Agaknya makhluk-makhluk alam sebelah daripada Mesir ni memang bukan sebarang-sebarang. Jadi dah tak tahu nak buat apa, dia pun telefonlah tuan rumah. Melalui perbualan telefon dengan tuan rumah tu beritahu itu adalah kadam dia. Kadam, agaknya lah macam tu. Dia nak beritahu itu adalah kadam dia yang menjaga rumah untuk mengelakkan daripada budak-budak Malaysia ni semua buat perkara-perkara buruk kat rumah tu. Jadi dia letakkan kadam perempuan. Jadi dengan kata lain, kadam tu adalah jin. Jadi bila dah habis-habis tu, si Naufal ni tanyalah dengan kawan-kawan dia lain, adakah rumah korang pun ada kadam juga ke? Rupanya rumah-rumah lain tu, yang apartment-apartment lain tu pun, dia orang kata memang orang-orang Arab memang suka bela kadam. Dan kadam tu diletakkan kat rumah-rumah sewa untuk menjadi CCTV atau memantau keadaan orang yang menyewa rumah. Itu adalah satu kebiasaan. Macam tu pula Abang pun baru tahu. Diorang bela kadam rupanya. Dan kadam tu semua adalah kebanyakannya perempuan. Pelik kan? Setelah sekian lama Dr. Naufal belajar dekat Mesir, lebih kurang 4-5 tahun juga, 4 tahun jugalah. 2022 hari tu dia balik ke Malaysia. Bulan 3 dia balik ke Malaysia dan dia disambutlah, kepulangan dia disambut oleh ahli keluarga dia. Sebabkan sambutan ahli keluarga dia seronok lah, sebab ada di antara ahli keluarga dia menjadi doktor kan. Jadi adalah satu kebanggaan untuk keluarga. Disebabkan satu kebanggaan tu, kata Dr. Naufal, keluarga besar dia, pakcik, makcik, saudara mara, dia orang buat family day. Tempat dia orang nak buat family day adalah di Melaka. Tempat abang. Jadi dia kata ramai-ramai lah. Dia balik daripada Mesir tu, terus-teruslah pergi ke Melaka. Buat surprise. Buat family day dekat Melaka. Tempat dia orang buat family day dekat Melaka ni, abang tak boleh nak beritahu secara tepat. Tapi abang boleh katakan, dia adalah terletak di Alor Gajah. Jadi boleh faham-faham lah Dia kata rumah-rumah banglo. Jadi dia kata dah lama sangat dia tak nampak dengan benda-benda alam sebelah. Kali terakhir dia nampak alam sebelah pun waktu dia masih kecil-kecil, yang abang cerita dalam cerita yang pertama tadi. Tapi kalau pada waktu ni dia nampak sekali lagi benda yang dikatakan makhluk alam sebelah. Bila dia sampai dekat dalam kawasan perumahan, rumah tempat dia orang nak menetap ni, dia rasa macam ada yang pelik dekat rumah yang berdepan dengan rumah dia. Rumah dia okey, dia kata. Okey, kolam renangnya okey, rumahnya okey, dapurnya okey. Tapi rumah yang terletak berhadapan betul dengan rumah dia tu,
Macam ada benda yang pelik lah, dia kata. Suramnya lain macam. Jadi dia kata pada malam tu, dia sengajalah jalan-jalan dekat depan rumah. Duduk jalan-jalan dengan saudara mara yang lain, adik-adik sepupu lain. Duduk berjalan-jalan dekat depan rumah tu, saja-saja mengambil-ambil angin. Sebenarnya dia bukan mengambil angin. Dia nak tengok depan rumah dia ni ada benda yang pelik. Boleh tak dia nampak sekali lagi? Takut-takut, mana tahu kan rezeki dia boleh nampak. Tengah-tengah dia melepak-lepak depan rumah tu, kemas-kemas barang yang ada dekat depan rumah tu. Tiba-tiba dia nampak dekat tingkap rumah depan, ada seorang perempuan berdiri tanpa muka. Pada waktu tu baru dia sedar. Oh, engkaulah penghuninya. Dia pun rasa terkejut juga. Dah lama dia tak nampak sebenarnya. Dan untuk kali ni dia tak perlu cekang-cekang mata. Tahan-tahan mata. Dia boleh tengok terus. Nampak perempuan berdiri. Jadi dia pun biarkanlah perempuan tu berdiri kat situ. Habis-habis tu dia pun masuk dalam rumah. Dan masuk dalam rumah. Selang 2 hari lepas tu, dia orang pun semua keluar daripada rumah tu, check out nak balik ke rumah masing-masing. Waktu tu dia kata siang, bukan malam, siang. Tiba-tiba waktu dia tengah kemas-kemas masukkan barang tu, dia nampak mak dia tercegat berdiri dekat depan rumah. Dekat depan rumah dia tu, tercegat memandang ke rumah depan. Jadi lepas habis kemas, dia pun panggil mak dia masuk dalam kereta. Jomlah mak, kita bergerak balik. Bila dalam kereta, dia tanya dengan mak dia, kenapa mak berdiri tercegat dekat depan rumah? Mak dia kata mula-mula mak dia tak beritahu. Dia kata tak ada apa-apalah, mak memang sengaja ambil angin. Ambil angin apa tercegat gini je. Kalau ambil angin mestilah bukanlah menari, tapi gayanya macam gitulah ambil angin kan. Tak adalah tegak aja berdiri macam tu. Jadi dia tanya, dia terus cakap dekat mak dia, mak sebenarnya mak nampak benda tu kan? Dia kata perempuan kan? Jadi mak dia kata mak nampak. Oh, rupanya Naufal nampak juga ke? Selama alam ni, mak dia tak tahu yang Naufal boleh nampak, dan Naufal pun tak tahu mak dia boleh nampak. Rupanya, apa yang terjadi pada dia dan adik dia, yang boleh nampak pada waktu kecil, adalah hasil daripada warisan darah mak dia. Rupanya mak dia punya keluarga kebanyakannya boleh nampak. Dan benda tu mengalir ke dalam badan dia sebagai satu warisan, dan dia pun boleh nampak. Peristiwanya kat mana? Dekat rumah homestay. Waktu dia orang ramai-ramai buat family dia dekat Melaka. Dekat Alor Gajah tu. Jadi abang tak boleh nak beritahu. Takut nanti tak sedap lah pula kan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan. Jadi, abang harap cerita ni menjadi iktibar dan pengajaran. Kisah daripada seorang doktor. Abang sangat hargai sebab doktor ni bukan calang-calang nak ceritakan. Dia orang memang sangat sibuk. Orang kerja-kerja kat hospital ni memang sangat sibuk. Jadi, sebelum abang tamat, ada beberapa ucapan selamat hari jadi. Itu adalah permintaan daripada ahli keluarga besar JSPL. Pada 27 hari bulan 7 hari itu, dah jatuhnya hari jadi buat seorang anak yang comel, iaitu Emelina Sofia binti Asril. Jadi daripada uncle ucapkan selamat hari jadi untuk Emelina. Sebenarnya ucapan ini disampaikan oleh bondanya. Semoga menjadi anak yang cemerlang di masa akan datang dan sentiasa dirahmati Allah. Pada 25 hari bulan 7 hari itu jatuhnya hari jadi buat juga untuk anak kecil ini yang bernama Adifa Dafia, dan ini adalah ucapan daripada bondanya juga. Jadi daripada uncle ucapkan selamat hari jadi, semoga menjadi insan yang cemerlang di masa akan datang dan sentiasa dirahmati Allah. Selamat hari jadi uncle ucapkan buat Intan Nabilah yang mana hari jadinya jatuh pada 22 hari bulan 7 hari itu. Uncle ucapkan selamat hari jadi, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan masa depan yang sangat cemerlang, dan ini adalah ucapan juga daripada bondanya. Dan ucapan hari jadi yang terakhir buat Bonda Rohani Said yang mana hari jadinya jatuh pada hari yang sama anak dia kahwin, iaitu pada 9 hari bulan 7 hari itu. Dan untuk Bonda Rohani, saya ucapkan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Dan buat anak andanya Azrul Hafiz dan pasangan iaitu Razlina, selamat pengantin baru, yang mana tarikh perkahwinan mereka adalah tarikh ibundanya punya hari jadi. Semoga perkahwinan ini berkekalan hingga ke syurga dan cepat mendapatkan anak. Amin ya rabbal alamin.
Dan ucapan akhir ini sebenarnya adalah pesanan daripada abang keluarga ini, iaitu Ahmad Rizal. Terima kasih sekali lagi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Masih lagi ada di Shopee, insya-Allah boleh dapatkan, boleh rasalah warisan keluarga abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.